Assalamualaikum, saya Nur Fatih Alisha Farahim binti Muhammad Nur. Nombor matrik D21113428 bersama ahli kumpulan saya, Siti Soleha dan ahli Ansyirah dari kursus MIF 4043, kumpulan 1, ingin membentangkan tajuk sunnah dan aplikasinya dalam kewangan Islam. Kewangan Islam atau kewangan patuh syariah ialah aktiviti perbankan atau pembiayaan yang mematuhi undang-undang syariah dan aplikasi praktikalnya melalui pembangunan ekonomi Islam. Beberapa kaedah perbankan atau kewangan Islam termasuk mudharabah, perkongsian untung dan rugi, wadiah simpanan, musyarakah usaha sama, murabahah kos tambah dan ijarah pajakan. Syariah melarang riba atau riba yang ditakrifkan sebagai faedah yang dibayar ke atas semua pinjaman wang walaupun sebahagian umat Islam mempertikaikan sama ada terdapat konsensus bahawa faedah adalah bersamaan dengan riba. Pelaburan dalam perniagaan yang menyediakan barangan atau perkhidmatan yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam, contohnya daging babi atau alkohol juga haram, berdosa dan dilarang. Larangan-larangan ini telah digunakan mengikut sejarah dalam pelbagai peringkat di negara Islam untuk mencegah amalan yang tidak Islami. Pada penghujung abad ke-20, sebagai sebahagian daripada kebangkitan semula identiti Islam, beberapa bank Islam dibentuk untuk menggunakan prinsip ini kepada institusi komersial swasta atau separa swasta dalam masyarakat Islam. Bilangan dan saiz mereka telah berkembang. Terdapat lebih 300 bank dan 250 dana bersama di seluruh dunia yang mematuhi prinsip Islam dalam sekitar 2 trilion adalah patuh syariah menjelang 2014. Institusi kewangan patuhi syariah mewakili kira-kira 1% daripada jumlah aset dunia. Walaupun perbankan Islam sebahagian kecil daripada aset perbankan umat Islam, sejak penubuhannya ia telah berkembang lebih cepat daripada aset perbankan secara keseluruhan dan dijangka akan terus berbuat demikian. Industri ini telah dipuji kerana kembali ke jalan petunjuk ilahi dalam menolak dominasi politik dan ekonomi barat dan dicatatkan sebagai tanda paling ketara kebangkitan Islam yang paling bersemangat. Penyokong berjanjikan tiada inflasi, tiada pengangguran, tiada eksploitasi dan tiada kemiskinan sebaik sahaja ia dilaksanakan sepenuhnya. Definisi, sistem ini menjadi alternatif sistem kewangan konvensional yang wujud sekarang. Sistem ini berkembang ketika masyarakat global berhadapan dengan cabaran daripada pergolakan dalam sistem kewangan konvensional yang berteraskan riba. Instrumen ini dilihat berdaya saing, kreatif dan inovatif. Aspek kawal selia peraturan dan perundangan perlu dimantapkan lagi. Industri kewangan Islam turut disokong oleh masyarakat bukan Islam apabila beberapa negara yang majoriti rakyatnya bukan beragama Islam seperti Singapura, Hong Kong, United Kingdom, Perancis dan Jepun. Negara-negara maju seperti Australia mula melatih kepakaran dalam bidang kewangan Islam untuk merealisasikan hasrat untuk menjadi hub kewangan dunia. Kajian oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mendapati industri kewangan Islam global memerlukan 2 juta pekerja mahir dalam bidang berkenaan berbanding 92,000 orang pada tahun 2007. Kejatuhan sistem kewangan konvensional yang berpaksikan kepada penghasilan wang yang tidak disandarkan kepada aset merupakan punca berlakunya keruntuhan kredit yang memberi impak kepada krisis kewangan Asia 1997 dan krisis ekonomi 2008. Dinar emas bersandarkan kepada emas semakin popular di negara-negara Islam. Dinar emas selaras dengan syariah Islam dan sebagai asas dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam. Terdapat juga kajian dilakukan mengenai penggunaan dinar emas dan dirham perak dalam sistem kewangan. Konsep kewangan berasal daripada perkataan Latin finis yang bermaksud pengeluaran, pengagihan dan pembelian, tuntutan equity dan tanggungan liability yang dikeluarkan bagi tujuan memperolehi aset-aset yang menghasilkan perolehan. Menurut Kamus Webster, kewangan didefinisikan sebagai satu sistem yang mengandungi aliran pusingan wang, pemberian kredit, platform pelaburan dan membekalkan kemudahan-kemudahan bank. Manakala menurut Kamus Oxford, kewangan itu berkaitan dengan wang. Dalam pengertiannya yang luas, menurut
Encyclopedia Dictionary of Business Finance, kewangan adalah berkaitan dengan wang dan secara mudah. Definisi kewangan adalah penyediaan peralatan bagi pembayaran. Selain itu, ada juga yang mengatakan kewangan itu sebagai sains bagi menguruskan wang. Moons Encyclopedia pula mengatakan bahawa kewangan itu mempunyai 3 maksud. Yang pertama, mendapatkan wang yang diperlukan bagi menyusun penyusunan semula atau membesarkan lagi sesuatu perusahaan, sama ada melalui penjualan saham, bond, nota-nota dan sebagainya. Yang kedua, satu istilah umum tentang teori dan amalan kredit kewangan, perbankan dan operasi-operasi promosi. Ini termasuklah wang, kredit, perbankan, sekuriti, pelaburan, spekulasi, pertukaran asing dan sebagainya. Yang ketiga pula, pada asasnya, istilah kewangan ini digunakan bagi mendapatkan wang melalui cukai atau pengeluaran bond dan pentadbiran hasil mahsul dan perbelanjaan kerajaan. Selain itu, kewangan juga dikatakan mempunyai fungsi-fungsi tertentu seperti mencipta wang, perpindahan wang, pengumpulan tabungan dalam institusi kewangan dan meminjam dan melaburkan wang. Kewangan berperanan sebagai medium untuk memasarkan tuntutan-tuntutan kekayaan yang timbul daripada proses meminjam dan melabur. Di samping itu, sebagai aktiviti-aktiviti yang akan memudahkan proses meminjam dan melabur. Berdasarkan perbincangan ini, dapat disimpulkan bahawa sistem kewangan merupakan suatu sistem yang melibatkan pengurusan dalam aktiviti-aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan urus niaga kewangan, terutamanya untuk menemukan unit lebihan surplus kepada unit pengurangan defisit. Kedua-dua sistem ini melaksanakan fungsi yang sama namun mempunyai ciri-ciri dan prinsip perniagaan yang berbeza. Seterusnya ialah kehujahan sunnah. Sunnah merupakan sumber kedua selepas Al-Quran sebagai sumber perundangan utama dalam syariah. Sunnah mempunyai dalil kehujahannya seperti berikut. Dalil daripada Al-Quran, firman Allah, sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-80. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka ambillah serta amalkan. Dan apa juga yang dilarangnya kamu melakukannya, maka berhentilah daripada melakukannya. Surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Dalil daripada hadis pula, banyak hadis yang menerangkan tentang kehujahan sunnah. Antaranya sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah, dan sesiapa yang ingkar kepadaku, maka dia telah ingkar kepada Allah. Selain itu, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi berpesan, aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah serta dengar dan patuh sekalipun seorang hamba Habsyi. Sesiapa yang hidup daripada kamu selepas kewafatanku, dia akan melihat pertelingkahan yang banyak. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa al-Rashidin yang diberi petunjuk dan jalan lurus. Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan geraham. Janganlah kamu mengadakan perkara baharu. Setiap perkara baharu yang tiada sandaran syarak adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini daripada Abu Daud, bab fi luzum al-sunnah. Dua hadis ini menjelaskan bahawa ketaatan kepada Rasulullah SAW melalui sunnahnya dianggap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW juga berpesan agar berpegang teguh dengan sunnahnya, khususnya di akhir zaman ini sebagai penyelamat. Ini menunjukkan bahawa sunnah Rasulullah SAW adalah wajib diikuti dan diamalkan. Dan yang terakhir, dalil daripada ijma'. Semua para ulama telah berijma' sejak kewafatan Nabi SAW hinggalah ke hari ini tentang kewajipan berpegang dengan sunnah dan merujuk kepadanya untuk mengetahui hukum hakam syarak. Mereka tidak membezakan antara hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hukum yang dinyatakan dalam sunnah. Al-Quran mahupun sunnah adalah wajib diikuti kerana datang daripada sumber yang satu, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, peranan sunnah yang dikaitkan dengan Al-Quran. Yang pertama,
Al-Sunnah berfungsi untuk menguatkan nas-nas Al-Quran. Sebagai contoh yang berkenaan dengan solat, puasa dan zakat, telah banyak dinyatakan kewajipan mendirikannya di dalam kehidupan seharian. Ini diikutkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW seperti Islam didirikan di atas 5 rukun, iaitu syahadah, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Hadis ini berfungsi untuk menguatkan beberapa nas Al-Quran yang lain. Yang kedua pula, Al-Sunnah berfungsi untuk menerangkan nas-nas yang mujmal. Terdapat ayat Al-Quran yang diturunkan secara ringkas yang memerlukan keterangan dari Al-Sunnah. Antara contoh yang paling jelas adalah solat. Cara bertakbir, rukuk, sujud tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Ini diterangkan hanya melalui sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita pelajari dalam tata cara solat tulisan Al-Albani. Yang ketiga, Al-Sunnah berfungsi untuk mentaksiskan nas yang umum. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan dengan lafaz yang umum. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Ayat ini mungkin umum sifatnya. Mungkin juga ayat ini ditujukan kepada Rasul dan anak-anak baginda. Akan tetapi, telah datang sunnah Rasul untuk mengkhususkan lafaz yang umum ini berdasarkan sabda baginda, kami para Nabi tidak dipusakai. Hadis ini telah mengkhususkan ayat 11 surah Nisa. Begitu juga Rasulullah SAW mengkhususkan kepada pembunuh yang juga tidak layak dipusakai. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, pembunuh tidak mendapat apa-apa dari harta pusaka orang yang membunuhnya. Dan yang keempat, Al-Sunnah membatasi takyid. Nas Al-Quran yang mutlak tidak terbatas. Antara ayat Al-Quran yang diturunkan secara mutlak ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan mereka berdua. Al-Ma'idah 38. Ayat di atas bersifat mutlak kerana tidak dibatasi had yang perlu dipotong. Ada hingga ke lengan, siku, atau adakah layak bagi pencuri itu dipotong hanya jika barang yang dicuri itu sedikit. Maka tentang had dalam isu potong tangan ini, sunnah telah membatasinya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dengan mengisyaratkan pergelangan tangan. Begitu juga dengan kadar barang yang dicuri juga telah dibatasi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jangan memotong tangan pencuri melainkan ia mencuri sesuatu yang bernilai 1/4 dinar atau lebih. Seterusnya, pembahagian sunnah. Pembahagian sunnah boleh dilihat daripada 2 segi seperti yang berikut. Yang pertama, dari segi kandungan dan intipatinya. Yang kedua, dari segi sanadnya. Dari segi kandungan dan intipati, sunnah terbahagi kepada 3, iaitu sunnah percakapan qauliyah, sunnah perbuatan fi'liyah dan sunnah pengakuan taqririyah. Sunnah percakapan qauliyah ialah segala bentuk perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW mengenai sesuatu perkara. Ia bertujuan memberi penjelasan terhadap sesuatu hukum agar umatnya melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Jenis sunnah ini merupakan sunnah yang paling banyak. Sebagai contoh, Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, ubahlah dengan lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Yang kedua, sunnah perbuatan fi'liyah. Sunnah perbuatan ialah segala bentuk perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aspek ibadah seperti solat, beruduk, muamalat seperti berjual beli, pemerintahan seperti menghakimi jenayah dan sebagainya. Selalunya hadis sebegini akan diceritakan oleh para sahabat yang melihat perbuatan baginda SAW. Sebagai contoh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, maksudnya, aku melihat Rasulullah SAW apabila baginda hendak mendirikan solat, baginda akan mengangkat kedua tangannya
sehingga berbetulan dengan dua bahunya. Baginda berbuat demikian ketika bertakbir untuk rukuk, dan baginda juga berbuat demikian ketika mengangkat kepalanya daripada rukuk sambil berkata, Sami Allahu liman hamidah. Baginda tidak berbuat demikian mengangkat tangan dalam sujud. Seterusnya, sunnah pengakuan ta'ririfah. Sunnah pengakuan ta'ririyah bermaksud Nabi Muhammad berdiam diri daripada mengingkari perbuatan atau perkataan yang berlaku di hadapan baginda Nabi SAW atau ketika ketiadaan baginda, tetapi ia sampai kepada pengetahuan baginda. Perbuatan mendiamkan diri ini menunjukkan keharusan melakukan perbuatan itu kerana Rasulullah SAW tidak akan berdiam diri terhadap perkara yang salah atau mungkar dan batil. Sebagai contoh, Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Khalid al-Walid bin al-Mughirah memakan dab, sejenis biawak padang pasir. Ini diakui oleh Khalid sendiri apabila beliau berkata, lalu aku mengambilnya daging dab itu dan aku memakannya, dan Rasulullah SAW hanya memerhatikan dari segi sanadnya. Sunnah atau hadis dari segi sanadnya pula terbahagi kepada tiga, iaitu mutawir, masyhur dan ahad. Sunnah mutawir. Sunnah atau hadis mutawir ini bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai pada setiap tingkatan sanadnya yang sampai kepada Rasulullah SAW, serta menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis, dan mereka bersandarkan periwayatan itu melalui penglihatan atau pendengaran dari Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang berdusta atas namaku, sediakanlah tempatnya daripada api neraka. Sunnah masyhur bererti hadis yang diriwayatkan oleh seorang dua perawi, yakni tidak mencapai tahap mutawir daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian periwayatan hadis itu menjadi mutawir pada zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Contohnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bermaksud, terbina Islam itu atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Sunnah ahad. Sunnah ahad bermaksud hadis yang diriwayatkan perawi yang sedikit yang tidak mencapai tahap mutawir, sama ada pada zaman sahabat, zaman tabi'in maupun zaman tabi'in. Contohnya hadis riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya mana-mana wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. Selain itu, aplikasi sunnah dalam kewangan Islam, pendekatan yang diambil sebagaimana yang diterangkan di atas jelas menunjukkan bahawa instrumen kewangan Islam dibangunkan berasaskan pemahaman dan pentafsiran terhadap sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahaman dan pentafsiran ini dikenal sebagai proses ijtihad ulama fiqh. Dalam proses ini, sekiranya terdapat amalan dalam sistem keuangan moden yang ingin dikembangkan ke dalam sistem keuangan Islam, maka pendekatan utama yang harus diambil ialah pertama sekali merujuk kepada sumber utama. Sekiranya tidak terdapat dalam kedua-dua sumber utama tersebut, sama ada secara jelas atau secara tidak langsung, maka proses ijtihad memainkan peranannya. Sebagai contoh, kontrak gadaian ialah kontrak yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan dikenali sebagai Ar-Rahnu. Firman Allah SWT yang bermaksud, jika kamu berada dalam musafir dan kamu tidak menemui pencatat untuk mencatat hutang, maka berilah barang gadaian yang boleh dipegang. Contoh kontrak tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Quran ialah kontrak mudarabah. Walau bagaimanapun, keharusannya diperoleh daripada ketenangan Al-Sunnah.
seperti mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, Abbas bin Abdul Muttalib apabila ia menyerahkan wang untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha supaya jangan mengharungi lautan, melintas cerun bukit dan membeli binatang yang sakit. Jika ia melakukan itu semua, ia akan dikenakan ganti rugi. Maka beliau memberitahu Rasulullah SAW tentang syaratnya itu. Namun Rasulullah SAW mengharuskannya. Pengurusan kewangan merupakan satu aspek penting dalam perniagaan. Transaksi kewangan seharusnya dilakukan secara tersusun dan efektif bagi mencapai matlamat kewangan sesebuah perniagaan. Tanpa sistem pengurusan kewangan yang baik, segala keputusan perniagaan tidak dapat dilakukan dengan tepat kerana banyak proses pembuatan keputusan dalam perniagaan dibentuk melalui maklumat dan data-data kewangan. Kajian ini bertujuan mendapatkan pandangan pakar tentang perkara-perkara penting yang perlu diambil kira oleh setiap Muslimpreneur dalam pengurusan kewangan perniagaan mereka. Untuk mendapatkan keberkatan melalui pendapatan yang halal, semua tuntutan syarah berkaitan pengurusan kewangan mesti dipatuhi. Sumber kewangan dan pembelajarannya harus merupakan sebahagian daripada syarat utama dalam menentukan halal, haram, sah dan batal sesuatu transaksi. Islam meletakkan nilai-nilai etika sebagai keutamaan dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai ini amat jelas dalam kehidupan manusia dan ia akan menentukan arah tuju manusia dalam setiap aspek kehidupan. Norma-norma etika dan ketetapan moral dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.